أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kosong. Saya nak kopi. Air kosong je. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Taala bekalkan kepada kita pada malam penuh barakah ini. Di saat ramainya manusia yang teruja menuju ke stadium, tapi Allah Ta'ala takdirkan kita untuk hadir ke tempat ini untuk sama-sama membaca Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kesungguhan, kesanggupan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganjarkan kepada kita Jannatul Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, jazakumullahu khairan jaza' ala hudurikum. Sekali lagi saya ucapkan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganjarkan ke atas kita semuanya kebaikan dunia dan juga akhirat atas kesanggupan kita hadir. InsyaAllah kita terus kepada ilmu tajwid kita yang telah kita berhenti pada perjumpaan yang lepas pada muka surat yang ke 22. Betul? Ke 22? Ke 21? 22. Pada perjumpaan yang lalu kita telah pun syarah berkenaan dengan al-qalqalah, sifat-sifat tunggal yang seterusnya iaitu al-qalqalah. Qalqalah ini semacam yang kita telah nyatakan pada perjumpaan yang lepas, dia adalah bunyi lantunan yang kuat daripada makhraj. Ekoran bacaan huruf bertanda sukun makhrajnya ditekan terlalu kuat dan dilepaskan dalam waktu yang singkat. So tekan kuat tapi dia keluar cepat. Dan huruf-huruf qalqalah ada 5 macam yang kita selalu bacakan: qaf, ta, ba, jim, dal ataupun koto bajudin. Bajuden. Yang mana kalau huruf-huruf ini bertanda sukun, wajib bagi kita untuk melantunkan. Aqqa, sebut. Atta, ab, aj, ad. So 5 huruf ini seandainya bertanda sukun ataupun dia duduk dekat hujung kalimah, kita kena lantunkan bunyi dia. So salahlah kalau ada orang baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Salah. Sebab apa salah? Sebab tak ada lantunan. Dia mesti kena qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Dia kuat dan dia kena keluar cepat. Okey ya. Pada perjumpaan yang lepas kita dah syarah pada qalqalah sughra, iaitu qalqalah kecil, yang mana huruf qalqalah bertanda sukun di tengah kalimah ataupun di hujung kalimah ketika dia dibaca secara bersambung. Kerana bunyi pantulan qalqalah dibaca saat bersambung dengan huruf berikutnya, maka dia tidak dibaca terlalu kuat. Macam yang kita dah sebut pada perjumpaan yang lepas, makanya kita ulang sekali lagi. Laqad arsalna, sebut. Jadi dalam buku tersebut, dalam buku yang ada dekat depan mata kita ini, laqad duduk dekat hujung kalimah. Betul? Tapi sebab kita sambung dengan arsalna, makanya dia dipanggil qalqalah sughra. Dan lantunnya tak sekuat kalau kita nak berhenti. Laqad. Kalau nak berhenti macam tu. Tapi kalau nak sambung, laqad ar, dia lembut dan tak begitu kuat. Sebelah dia pula, ajma'in. So salahlah kalau kita baca aj. Tak keluar lantun, khata. Ajma'in. Dan huruf jim kita dah sebut dia bukan huruf muncung, so tak perlu nak muncungkan bibir. Aj, salah. Aj. Sebab huruf jim tempat keluar dia dekat mana? Tengah-tengah lidah. Langgar dia langit atas. Aj. Jadi keluarlah dekat situ dan bukan bibir kita dimuncungkan. Ajma'in, salah. Ajma'in, sebut. Rabbi habli. So huruf ba antara huruf yang disebut sebagai huruf yang senang untuk disebut kerana dia huruf bibir. Ba. Namun di sana setelah kita sambung dengan li, maka dia kena lantunan yang lembut. Rabbi habli. Tapi kalau kita berhenti dekat hab, kita kena berhenti kuatlah. Rabbi hab. Tapi sebab kita sambung dengan li, dia jadilah qalqalah apa? Sughra.
Kalau kita berhenti dekat hab sahaja, dia jadi qalqalah kubra, besar. Jelas Mutma'innah. Jadi kenapa nama dia qalqalah sughra? Sebab huruf ta duduk dekat tengah-tengah kalimah. Betul? Bimiqdar. So dia punya lantun bimiqdar. Jangan langsung bimiqdar, tak betul lah. Dia mesti bimiqa. Baik, buka muka surat 22. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra ataupun qalqalah besar ataupun kuat. Huruf qalqalah bertanda sukun di akhir kalimah. Atau dia dibariskan, atau dia berbaris di akhir kalimah, dibaca sukun mendatang. Apa maksud sukun mendatang? Yang saya katakan hari itu. Bahasa ni kita kena sama-sama kongsi. Sukun mendatang maksudnya kita nak berhenti. Kita betul-betul nak berhenti. Macam tadilah. Rabbi hab. Itu dipanggil sukun mendatang. Kerana berhenti bacaan di atasnya, maka bunyi pantulan qalqalahnya terus didatangkan dengan jelas dan kuat. Contohnya, jom kita sebut sama-sama. Wallahu bima ya'maluna muhit. Muhit. So yang ta tu, itulah yang dipanggil qalqalah kubra. Sebab apa? Sebab duduk dekat hujung ayat ataupun hujung kalimah. Sebelah dia. Walahum azabul hariq. Qa tu kuat sebab dia duduk dekat hujung kalimah. Walam yulad. Fansab. Huruf sad sama juga, tak perlu muncung. Fansab. Salah. Huruf sad kita dah sebut hujung lidah, langgar belakang gigi bahagian bawah, tapi dia kena gemuk. Fansab. Okey, jadi kena ingatlah huruf sad ni jangan dimuncungkan. Sekejap Baik. Jika huruf qalqalah berbaris serta bertasydid di akhir kalimah dan dibaca sukun mendatang kerana berhenti bacaan di atasnya, maka hendaklah menghentikan bacaan sekejap tanpa bernafas dalam masa 2 harakat kerana memberi sedikit tekanan pada makhraj huruf qalqalah yang bertasydid. Kemudian bunyi qalqalahnya didatangkan dengan jelas dan kuat. Contoh mudah dia kalau kita baca surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia bukan wa tab, tapi wa tab. Lambat sikit. So contoh dekat sini dia tulis kepada kita bil haqq. Sebut bil haqq. Sebab qaf ni kalau kita tengok atas dia ada sabdu. Sabdu ni pula adalah wakil kepada 2 huruf. 2 huruf qaf. Satu qaf mati, satu qaf hidup. Tapi disebabkan bila kita nak berhenti, huruf qaf ni kena lebih tekan dan jadi lebih sedikit lambat. Biasa kita jumpa pada perkataan bil haqq ni, ramai orang kadang-kadang dia bil haqq tak cukup tepat. So dia kena lewat sikit. Bil haqq. Sebut bil haqq. Wal hajj. Dia tak boleh wal hajj. Bukan tak boleh. Ada satu qiraat dia baca laju wal hajj, tapi je dia tu lebih kuat daripada qalqalah kubra yang biasa. Faham tak? Contoh bil haq tadi ni ada orang baca macam ni. Bil haqq. Okey. Yang riwayat yang saya katakan dia baca macam tu juga, dia tekan qaf tu lebih kuat. Bil haqq. Nampak bunyi dia. Qa kuat lebih. Tapi kita pilih cenderung yang semacam yang diajar dalam buku ni. Bil haqq. Sebut bil haqq. Wal hajj. Jadi nak kena ingatlah, sebahagian ulama menamakan dia sebagai qalqalah akbar, paling besar sekali. Sebab dah lah duduk kat ujung kalimah. Lepas tu ada sabdu. Baik. Ulama tajwid berselisih pendapat mengenai cara melafazkan bunyi qalqalah. Menurut pendapat yang masyhur dan terpilih adalah dia dilafazkan hampir kepada baris fathah secara mutlak, sama ada huruf sebelumnya berbaris fathah, kasrah ataupun dhammah. Tak apalah, yang penting kita dah dapatkan sebutan dan bacaannya. Tengok nombor 3. Al-lin. Sebut. Al-lin.
Lin menurut bahasa adalah lembut dan juga lunak. So dia lembut saja. Menurut istilah ilmu tajwid, hurufnya disebut keluar daripada makhrajnya dengan lunak lembut. Hurufnya ada dua sahaja, iaitu huruf waw dan juga huruf ya yang bertanda sukun. Dan huruf sebelumnya mesti berbaris di atas pada ketika berhenti bacaan padanya ataupun tidak. So tolong ingat baik-baik. Kalau saya tanya mad lin ada berapa huruf? Dua. Ya dengan waw yang syaratnya dia bertanda sukun, dan sebelum ya atau waw bertanda sukun ni mesti baris atas. Baru nama dia lin, lunak. Jom kita tengok contoh dia sama-sama. Nuhiha ilaik. So dia punya dalil dekat mana? Ilaik. Betul. So kita keluar lembut je. Ilaik. So huruf ya tadi bertanda sukun. Sebelum ya ada huruf lam berbaris atas. Namanya terus madlin. Mana-mana dia duduk pun dia akan jadi madlin. Sambung sebelah. Wa aghraqna ala fir'aun. Kat mana dalil dia? Fir'aun. Pada huruf waw bertanda sukun dan sebelum huruf waw berbaris atas. So semua orang dah tahu dah siapa dia madlin. Yang terakhir. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wai itu yang dipanggil sebagai madlin. Kemudian lil mukazzibin, jangan lupa gigit lidah huruf zal. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Barakallahu fikum. Baik, jadi hari ini kita belajar berkenaan dengan qalqalah berserta dengan madlin. Ada apa-apa nak tanya? Jelas kan? So, qalqalah ada berapa huruf? 5. Qalqalah, bukan tanya madlin. Qalqalah ada 5 huruf, madlin ada berapa huruf? Wow, syarat nak jadi madlin, ya dan waw mesti bertanda sukun dan sebelumnya berbaris atas. Nak kena ingatlah. Li'ila fi Quraisy. Dekat mana madlinnya? Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Kat mana madlin dia? Sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Kat mana madlinnya? Bait. Atas ya ada tanda sukun, sebelumnya berbaris atas. Senang tak cari madlin? Senang. So lin ni maksud dia apa? Lunak dan juga lembut. Cara sebutan dia pun kena pelan-pelan, lembut, tenang-tenang sahaja. Maka jadilah madlin. Baik, jom kita sama-sama tutup dan kita baca Al-Quran Al-Karim. Tak payah banyak-banyak. Bab berkenaan dengan apa kita panggil ni, poin-poin ni cepat hilang nanti. Jom kita baca Al-Quran untuk dapatkan tadabbur yang lebih berkesan, insya-Allah. So kita sambung hari ini pada ayat muka surat 63, betul? 63 ayat 101. Macam mana? Tak dengar. Ayat 95 Qul sadaqallah. Tak baca lagi. Barakallahu fikum. Baik, jom kita sama-sama baca muka surat 62 ayat ke-95. Baik, selalu saya pesan, semacam mana guru saya pesan, bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu. Mudah-mudahan kita mendapat bacaan yang tepat semacam yang Allah Ta'ala inginkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin.
Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubaraka. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Barakallahu fiik. Setiap orang akan baca ayat ni lah. Syekh Hisham, fadal, mula dulu. Barakallahu fiikum, masing-masing bertambah baik cara bacaan. Baik, baca ramai-ramai ayat 95 sampai 97 yang kita bacakan pada malam ini. 1 2 3. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sambung. Lalladhi Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita tadabbur, saya baca seorang-seorang, kemudian kita akan tadabbur. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Pada ayat ke-95 yang kita bacakan pada malam ini adalah sambungan dan juga rentetan daripada ayat yang ke-94 yang Allah Ta'ala berkata, فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Barang siapa yang melakukan pembohongan ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Maka mereka termasuklah di kalangan orang-orang yang zalim. Maksudnya orang-orang kafir ini, mereka ni sebenarnya dah tahu dah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita belajar tauhid, maka di sana ada satu konsep yang dipanggil tauhid rububiyah, betul?
Dan semua rububiyah ni, semua manusia atas muka bumi ni yakin Allah Ta'ala lah yang ciptakan langit dan bumi. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala bagi tahu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu pergi tanya dekat mereka, siapa cipta langit, siapa cipta bumi, nescaya mereka akan sebut Allah. Baik. Setelah datang kebenaran kepada mereka, tetap juga mereka mendustakan Allah Ta'ala. Maka Tuhan kata, hak ni orang-orang zalim. Ni zalim. Bila jadi hal tersebut, Allah Ta'ala kata kepada Nabi, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Sadaqallah, maha benar firman Allah Ta'ala. So kita semua jangan termasuk dalam kumpulan orang-orang yang zalim. Fattabi'u, maka Allah Ta'ala ajar kepada Nabi untuk Nabi sampaikan kepada kita, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutlah agama ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim hanifa, dan agama itu confirm lurus. Sebab tu sebelum kedatangan Nabi SAW, semuanya mengikut ajaran millata Ibrahim, mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, sampai-sampai terputus syariat. Maka datang Nabi SAW membawa syariat yang baru. Sebab tu kita pernah dengar, orang-orang yang pergi buat umrah ataupun haji, mereka ni kena pakai kain ihram. Kita je hari ni pandang lekeh pada ihram tersebut. Maksud lekeh tersebut, kita cuma nampak dia adalah dua helai towel yang besar, yang ditutup bahagian bawah dan ditutup bahagian atas. Syariat sebelum kedatangan Nabi SAW, orang-orang yang hendak tawaf di sekeliling Kaabah juga perlu pakai kain ihram, menunjukkan mereka juga jahiliyah memuliakan Kaabah. Dan bagi mereka, siapa yang tak ada kain ihram boleh juga tawaf, tapi kena tawaf dalam keadaan bogil dan telanjang. So nak nampak akan di zaman itu kain ihram ni macam pakaian eksklusif untuk duduk dekat samping Kaabah. Tapi kita hari ni dengan kain ihram, cucuk rokok macam tak ada apa aje. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hari ni mengumpat orang sambil pakai ihram tersebut, kita tak rasa apa-apa pun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya patah baliklah kepada ajaran Nabi Ibrahim yang sangat-sangat lurus, dan Allah Ta'ala bagi cop kemuliaan pada Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim punya ajaran, hatta dia sendiri, baginda sendiri, tak termasuk di kalangan orang-orang musyrik. Ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangunkan untuk manusia adalah Baitillah yang berada di Makkah. Makanya kenapa Allah Ta'ala pakai perkataan Bakkah? Sebab dia adalah nama lain bagi Makkah. So nama lain bagi Makkah, Bakkah. Nama lain bagi Bakkah, Ummul Qura dan semacamnya. Ada beberapa nama untuk Makkah. So, kenapa Allah Ta'ala mention benda ni dalam Quran? Sebab orang-orang Yahudi claim rumah ibadah yang pertama adalah Baitul Maqdis. Maka Allah Ta'ala tempelak dan Allah Ta'ala kata rumah ibadah yang pertama adalah Baitillah. Baik. Bukan setakat itu, mubaraka, penuh dengan keberkatan, wahudal lil alamin. Dan di sana ada keberkatan dan juga ada petunjuk untuk sekalian alam. Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk kepada seluruh alam. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang saleh yang telah mendahului kita, yang telah meninggalkan kita, kebanyakan mereka akan senantiasa menuju ke Mekah Al-Mukarramah dan juga Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi kita kena ingatlah, tiba-tiba ada orang kata, Ustaz, kenapa dekat Mekah masih lagi ada orang mencuri, masih lagi ada penyamun, masih lagi ada penipu, sindiket dan semacamnya. Kita kena ingat, walaupun dia adalah sebuah negeri yang Allah Ta'ala berkati, tapi Mekah dan Madinah tidak pernah menjanjikan siapa yang masuk dalam haramain ini confirm jadi suci. Kita kena faham yang tu. Sebab tu sampai hari ini pun ada maksiat. Sampai hari ini pun masih ada pencuri, penipu dan semacamnya. Sebab tu kalau kita pernah pergi ke Taif, ada satu masjid, nama dia Masjid Ibnu Abbas. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pernah pergi? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rezeki dapat pergi. Amin ya rabbal alamin. Jadi masa Ibnu Abbas lepas kewafatan Nabi SAW, dia bawa diri duduk dekat Taif. Sampai-sampai orang gubernur Mekah ataupun pembesar Mekah tulis surat dekat Ibnu Abbas. Wahai anak saudara Nabi SAW, kembalilah ke Mekah, duduk dengan ahlinya. Maka Ibnu Abbas pun reply balik surat tersebut dengan menulis, dia berkata, sesungguhnya sesebuah tempat tidak pernah mensucikan jiwa, tetapi insan itulah yang mensucikan dirinya sendiri.
Faham tak? Maksudnya kita duduk kat Malaysia pun kita boleh jadi baik. Kita duduk dekat Pakistan ke, duduk dekat Thailand ke, kita boleh jadi baik. Tinggal lagi kita yang nak berubah. Bukan asal sampai Mekah kena pakai shimar. Yang perempuan asal sampai kena pakai niqab. Tak, itu bukan tanda suci. Dekat sini pun boleh pakai niqab, dekat sini pun boleh pakai shimar, igal, boleh pakai rutrah, boleh pegang tasbih sampai ke lutut. Dan kat sini pun boleh. Tak payah tunggu sampai sana pun. Jelas Baik, ayat terakhir. Fihi ayatum bayyinat, di sana, yakni di Mekah, terdapat tanda-tanda yang jelas. Tempat barakah, antaranya maqam Ibrahim, makam Ibrahim. Kita kena faham makam Ibrahim ni bukan bermaksud kubur Nabi Ibrahim alaihissalam semata-mata, tapi makam Ibrahim adalah tapak kaki Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail membuat Kaabah. Faham tak? So sebab tu dulu kalau kita pernah pergi ke Mekah, Kaabah ada makam Ibrahim. Sebenarnya dalam makam Ibrahim yang berwarna kuning tu ada gambar tapak kaki, bukan gambar, ada kesan tapak kaki Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim pijak, Nabi Ismail bagi batu, Nabi Ibrahim susun, jadilah binaan Kaabah. Tapi pernah berlaku satu keadaan banjir besar menyebabkan hancur habis belaka. Bangunan Kaabah tu berserta dengan kesan tapak kaki tadi pun hancur belaka. Makanya hari ini pembesar terkemudian antara mereka berbincang untuk membuat Kaabah yang solid lah, Kaabah yang baru, untuk umat-umat manusia di akhir zaman melakukan tawaf di sekelilingnya. Baik. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki Baitillah, amanlah dia. Literalnya masuk dalam, tapi yang kita faham duduk di samping Baitillah. Sebab orang yang duduk dekat Kaabah ni tak layak bagi dia buat maksiat. Sebab di samping dia tawaf tu sebenarnya yang dia ucap adalah zikir, doa, ayat Quran. Sebab tu orang yang banyak baca Quran, orang yang banyak berzikir, hati dia lapang. Dan Tuhan kata siapa yang rapat-rapatkan diri dengan Baitillah, maka dia akan tenang. Bahagialah dia, amanlah dia. Baik, ayat terakhir. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Ta'ala telah mewajibkan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji di Baitillah, iaitu bagi orang-orang yang mampu. So syarat nak pergi buat umrah, syarat nak pergi buat haji, mesti Apa maksud mampu? Ada duit, dan yang kedua, mesti sihat. Berapa ramai orang ada duit tapi tak sihat? Tak boleh pergi. Berapa ramai pula orang yang sihat tapi tak ada duit? Boleh pergi ke tak boleh pergi? Tak boleh pergi. Jadi disebabkan itu, berdoalah supaya Allah Ta'ala jemput. Saya ada satu kawan, dia hantar orang pergi KLIA je pun, hantar jemaah. Tapi dia kata, bestnya dia pun dapat pergi. Kalaulah Allah Ta'ala jemput aku pergi sama, syukurnya aku. Tak sampai beberapa ketika, bos dia telefon dan kata, tolong gantikan aku untuk mesyuarat di Mekah. Subhanallah. Mesyuarat dekat Jeddah, dalam masa yang sama dia sempat buat umrah. So, hebatnya berdoa. Mintalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita pergi dalam usia yang tengah kuat ni. Sebab pengalaman saya tolak jemaah-jemaah yang pakai wheelchair, yang uzur pakai tongkat dan semacamnya, bukanlah kata menyusahkan. Tapi bila kita tunggu usia tinggi baru nak pergi, kadang-kadang kita ni punca menyebabkan perjalanan jadi tak lancar. Faham tak maksud saya? So kita tak boleh nak blame orang tua yang baru dijemput. Tak. Tapi kita ni tengah-tengah muda ni kena collect duit, kena menabung duit dan kena ada azam. Supaya Allah Ta'ala jemput di saat kita ni masih kuat lagi. Sebab kekuatan kita hari ini bukan untuk diri kita. Boleh jadi kita jumpa makcik-makcik, pakcik-pakcik yang jalannya perlahan. Allah Ta'ala minta kita supaya bantu mereka. Tolong tolak, tolong angkat comeback. Dan pahala, atas pahala. Jadi kena minta pada Allah Ta'ala. Baik. Ayat terakhir. Waman kafar. Barang siapa yang derhaka. Maksud derhaka kat sini, duit dah ada. Sihat dah sihat. Tapi tak mau pi. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ingat Allah Taala sebut, aku ni paling kaya atas sekalian alam. Maksudnya kalau hampa tak mau pi sekali pun, aku tak miskin sikit abuk pun. Bahkan kita yang senantiasa berhajat kepada Allah, Allah sikit pun tak berhajat kepada kita. Faham tak? Jadinya kena selalu meminta kepada Allah Taala dan jangan jadi manusia kufur nikmat terhadap Allah Taala. Ayat yang biasa kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan top up. Walain kafartum. Bukan Tuhan kata syirik, tapi kafartum.
derhaka dengan nikmat-nikmat yang sebanyaknya Tuhan dah bagi ni, kita derhaka, tak mau dekat dengan Allah Ta'ala. Tuhan kata, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku terlalulah berat. Baik, bila saya terbaca kepada poin dekat bawah ini, ditulis kepada kita sebuah hadis qudsi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sungguh bila seorang hamba telah aku sihatkan badannya dan aku luaskan rezekinya, kemudian dia melewati waktu 5 tahun dalam keadaan demikian, sihat ada, kekuatan ada, duit ada, 5 tahun berlalu begitu sahaja, tetapi dia tidak mengunjungiku, melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, nescaya dia diharamkan daripada kebaikan-kebaikannya. Allah. So kalau kita kenal kawan-kawan kita yang sihat tubuh badan, duit banyak tapi tak pergi Mekah lagi, kena bagi nasihat. Pakai hadis qudsi ni. Tuhan kata 5 tahun dah Tuhan bagi kat hang, senang, kaya, lapang duit dan semacamnya. Tapi hang tak mau pergi Mekah buat umrah dan haji, maka Allah Ta'ala kata pasti dia diharamkan daripada kebaikan-kebaikannya. So kalau hang sangka kereta besar, motor besar dan semacam-macamnya yang besar ini sebuah kebaikan, Tuhan kata aku haramkan kebaikan tersebut. Seolah-olah tak ada apa di sisi Allah Ta'ala. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan tadabbur kita membuatkan kita makin rindu nak ke Mekah Al-Mukarramah dan juga melaksanakan ibadah umrah dan hiduplah di atas syariat agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita antara orang yang Nabi tunggu-tunggu di telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum tangan kanan. Tangan kanan. Minum tangan kanan. Okay, jom.